Tuan-puan jangan terlalu merasakan diri berjasa. Apa yang kita buat untuk anak-anak kita, tanggungjawab. Ya, apa yang kita buat pada anak-anak kita itu rahmat Allah kepada kita. Apa yang kita buat pada anak-anak kita itu manfaat kita balik, kegunaan kita akhirat besok. Takut muflis. Harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kawal macam mana? Jangan rasa diri berjasa, jangan pandang besar sangat jasa kita. Gunakanlah kewarasan kita tu untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, baikilah anak aku. Bagilah petunjuk hidayah pada anak aku. Kita kena serahkan urusan tu pada Allah. Kebetulan saya cakap ni tuan-puan, ya, kita ambil iktibar dia beberapa kisah. Kadang-kadang sebagai mak-mak ni, ada mak yang menangis bulan Ramadan ni tuan-puan sebab perbuatan anak-anak. Nangis. Telefon ustazah, ya, menangis-nangis. Perbuatan anak gini-gini, fahamlah, ya, kita fahamlah macam-macam lah anak-anak ni kan. Sama ada anak tu sengaja ataupun tak sengaja, ya. Jadi apa yang Ustaz boleh jawab tuan-puan, dia kata macam ni. Ni contoh ya, Kak, apa ni tindakan anak akak, perangai anak akak, apa semua tu, apa yang dah berlaku yang anak akak buat ni, kita tak boleh kontrol dah. Benda dah jadi dah, apa yang kita boleh kontrol? Kan, kita boleh kontrol. Sekarang ni apa yang akak boleh kawal? Yang akak boleh kawal adalah kesedihan akak. Memang sedih ni macam mana nak raya apa, sedih. Tapi yang kita boleh kawal, kesedihan kita. Hati kita. Ya? Kita nak menangis terus ke atau macam mana? Yang itu kita nak kawal. Dan insya-Allah kita boleh kawal. Anak tu tak dapat nak kawal dah. Ya? Benda dah berlaku. Jadi nak kawal tu macam mana tuan-puan? Nak kawal tu, ini cadangan ustazah lah, pandangan ustazah. Nak kawal tu, kita lupakanlah kebaikan yang kita pernah buat ke anak. Memang ada kebaikan, memang ada jasa, tapi Allah ambil, Allah pandang, Allah akan ganjari. Jangan nampak-nampak lagi benda tu sampai kita rasa terlalu luka bila anak kita buat macam tu. Kalau tak tuan-puan, kita akan menangis sepanjang masa. Percayalah cakap ustazah. Mainan anak-anak ni lukanya dalam. Tersiap-siap rasa. Walaupun mungkin anak tu tak sengaja pun. Dia tak sengaja, dia bukan niat nak derhaka, tak ada. Dia tak bercakap dengan mak dia seminggu. Oi, luka hati mak, tersiap. Sebab mak akan rasa sepatutnya dia santuni, masuk rumah patut tegurlah kita dulu, macam kita batang kayu je tak, macam tak ada nilai. Tapi kita kena kawal diri kita. Cara dia macam mana? Tuan-puan jangan terlalu merasakan diri berjasa. Apa yang kita buat untuk anak-anak kita, tanggungjawab. Ya? Apa yang kita buat pada anak-anak kita itu rahmat Allah kepada kita. Apa yang kita buat pada anak-anak kita, itu manfaat kita balik, kegunaan kita akhirat besok. Takut muflis. Datanglah pahala-pahala jaga anak, pahala lahirkan anak, pahala nyusukan anak. So kita tak muflis nanti insya-Allah dengan pahala-pahala tu. Harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kawal macam mana? Jangan rasa diri berjasa, jangan pandang besar sangat jasa kita. Gunakanlah kewarasan kita tu untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, baikilah anak aku. Bagilah petunjuk hidayah pada anak aku. Kasihan belaslah pada anak aku. Bersihkanlah hati aku dengan anak aku. Itu kita boleh berdoa. Kalau tak, mencurah-curah air mata, menangis, luka, sakit hati, lama-lama kita dapat penyakit. Ya, betul. Itu yang kata Ali bin Hussein. Kamu masih ternampak-nampak amalan kamu kat mata kamu, mungkin amalan tu belum diterima. Saya bagi contoh ya tuan-puan, ada orang dia nolong adik-beradik dia. Tolong adik-beradik sampai dia sendiri pun terpaksa sisihkan duit beasiswa belajar ni. Nak nolong adik-beradik. Nak ringankan beban mak ibu tunggal. Orang lain dengan duit beasiswa tuan-puan boleh melancong lagi. Banyak duit beasiswa. Boleh melancong ke negara-negara lain. Yang ni jangan cakap nak melancong. Sebab apa? Ambil untuk keperluan, makan minum, bagi pos dekat kampung, kat rumah. Adik-adik nak belajar pula, nak sekolah. Maknanya, macam tu pengorbanan kan? Kakak ataupun abang ni macam tu sekali.
So, apa yang berlaku penyakit orang berbudi ni? Rasa berjasa. Terasa amalan tu. Bila nak kahwin, dicarikan jodoh, diuruskan kahwin, macam menjaga anak. Padahal tu bukan mak ayah, itu baru abang ataupun kakak. Ustaz tahulah abang atau kakak, cuma tak nak cakap je lah dengan tuan puan, abang atau kakak ya. Cerita ni orang lelaki atau orang perempuan. Jadi ditolong adik-adik ni. Maknanya bila bila Sabtu Ahad pergi ziarah adik-adik tu kat asrama, bawa makanan macam mak ayah buat. Ya, maknanya baguslah ya, bagus dia datang. Adik-beradiknya sebab apa? Nak meringankan beban mak. Supaya mak tak terasa kesian ke anak-anak tu kan, tak ada orang datang ziarah, tak apa dia buat. Tapi tuan puan, berlalunya hari, berjalannya hari, adik-adik makin besar. Ada yang dah kahwin, dah bekerja, dah apa semua. Dalam satu mesyuarat keluarga, tiba-tiba orang ni dipersalahkan. Yang banyak menyumbang ni dipersalahkan seolah-olah berpakat adik-beradik tu. Salahkan maknanya tak payahlah kontrol kami. Ya, asyik nasihat, tegur itu, tegur ini. Bukan kontrol tak baik. So, pergi masjid, sembahyang jemaah. Kenapa kontrol, ya, dah besar apa semua. Jadi, bagi orang yang pernah berbudi, tuan-puan, yang dah sisih duit macam ni kan, sakit tak? Sakit. Kecewa. Menangis dia, tuan-puan. Sampai hati tergamak adik-adik buat macam tu. Dulu kamu daripada kecil, ya, jaga macam mak bapak jaga kamu. Kok ya pun hati kamu sakit, tahanlah sikit. Nak mengenangkan macam mana, ya, kakak atau abang ni dulu ambil berat kepada kamu. Merajuk tuan-puan, sakit. Tapi dalam satu konsultasi, ya, sebab yang berkenaan tu memang macam nak merajuk sungguh. Sampai berikrar, tak nak tolong lagi dah. Tak nak tolong lagi dah adik-adik ni. Tapi dalam satu konsultasi, beliau dapat pandangan daripada seseorang, orang tu mengatakan, Alhamdulillah, tahniah, mungkin sudah sampai waktunya amalan-amalan dan jasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terkejut dia. Dia kata dia tak sangka itu jawapan yang dia dengar. Tahniah, orang tu cakap. Alhamdulillah. Kamu dah berjasa bertahun-tahun, kamu dah berbudi bertahun-tahun, kamu memikirkan orang bertahun-tahun, sudah sampai waktunya insya-Allah, Allah nak angkat amalan tu. Allah nak terima. Maka Allah datangkan saat yang kamu akan rasa sungguh sakit sebab orang tak terima. Orang tak pandang. Sakit. Ya? Sampai kamu hilang rasa berbudi, tak ada apa dah. Sampai kamu kata, dah tak ada apa. Kalau tak, mungkin kamu akan ungkit. Jaga anak saya ni. Dulu kamu ni semua saya jaga. Pula dah. Besok tengok dia mengungkit ya. Fasa dia mengungkit besok tu, satu hal pula jenuh adik-adik tu. Tapi Allah create takdir tersebut supaya apa? Amalan kamu tu sangat hebat, sangat besar. Tapi dia akan hebat dan besar kalau yang kamu harapkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nanti kamu ungkit depan adik-adik kamu, kalau nanti kamu harap balasan daripada adik-adik kamu, ya, maka amalan tu jadi kecil. Hari ini Allah sakitkan hati kamu dengan cara ini. Supaya kamu sedar, ya, sakit yang kamu rasa akibat orang tak terima dan tak pandang budi yang kamu buat, itu tidak sebesar mana nak dibandingkan sakitnya akhirat besok bila Allah tak terima amalan kamu. Sakit. Kemana kita nak lari tuan-puan akhirat besok kalau Allah tak terima amalan tu? Macam saya cerita tadi kan, orang yang perang. Pergi perang ni tuan-puan, mati dalam peperangan. Akhirat tu, Allah tanya, kamu perang sebab siapa? Dia jawab, kerana Allah. Aku dah duduk dalam medan perang, takkanlah tak kerana Allah lagi. Aku dah sanggup hadapi sakit dan sebagainya. Kerana Allah. Tapi Allah kata apa? Tidak. Allah tempelak. Tidak.
Nun jauh dalam sudut hati kamu, sebenarnya kamu berperang untuk kamu digelar sebagai pahlawan. Untuk kamu digelar oleh orang sebagai pahlawan. Jangan main tuan-puan ya. Allah tak terima. Sebab apa? Sebab yang kamu inginkan adalah gelaran daripada orang, pandangan daripada orang. Kamu tak rasa cukupkah dengan pandangan Allah? Kamu tak rasa cukupkah dengan ganjaran daripada Allah? Jadi inilah, ya, macam-macamlah tuan-puan sekalian, keadaan ya yang kita lalui dalam hidup. Mungkin itu benda yang selalu berlaku pada usia-usia veteran macam kita, kan? Ya, bila dah masuk usia 50, 60, 70, dulu kitalah yang membangunkan PIBG itu. Sekali umur dah 60, orang tak pandang lagi dah. Tak usahlah pilih Kak Timah tu, dia tu gigi palsu pun selalu tinggal. Padahal dulu kita tu, betul tak tuan-puan, sakit betul hati kita. Aku dulu ni bersusah payah sampai siap buat bangunan sekolah tu, bincang dengan PIBG, tuan-puan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah gelekkan, berpusing macam roda. Kita akan bertemu hari gigi kita luruh. Ngelakkan orang tadi kan, gigi palsu tak pakai. Esok kita semua pakai gigi palsu. Kita akan bertemu hari tu tuan-puan yang kita rasa macam aku tak berguna dah. Saya tak berguna dah tuan-puan, orang tak pandang. Kita dah belajar. Hari Allah nak angkat kita, hari Allah nak terima semua amal bakti kita. Tak usah pandang lagi lah apa yang kita dah buat. Allah terima dah. Ya, bertukar dah pula. Takkan kita nak dipromosi PIBG. Ya, umur dah 60. Bagilah orang muda pula. Ya, kita jangan sakit dengan jasa-jasa yang kita dah buat. Ini cerita dia tuan-puan sekalian. Bila kita buat amalan, kita berharap kita tak terlalu melihat, tak kesakitan dengan amalan yang kita buat, sebab rupa-rupanya dalam hati kita ada penyakit. Penyakit hati lah. Nak sesuatu daripada orang. Para isteri semua kena ambil nasihat ustazah ni. Kalau nak hati lapang dengan suami, jangan rasa diri kita berjasa dan berbudi untuk dia balas. Bebaskan. Buat apa-apa, dah cukup. Sebab apa? Allah yang maha kaya memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Allah yang akan balas. Suami kita kalau dia nak balas pun, macam tak best. Apa sangat yang dia boleh balas? Apa yang dia boleh balas tuan-puan? Boleh bagi kita rumah, istana 20. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kamu memaafkan kerana Allah binakan istana untuk kamu dalam syurga. Allah. Istana dalam syurga Allah binakan. Jadi kita jangan buat benda-benda murah. Apa benda murah? Mengharapkan makhluk pada setiap kebaikan yang kita buat. Murah amalan kita. Sebab makhluk tak boleh bayar mahal. Dia tak boleh bayar mahal. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa. Yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah kebaikan dalam rumah tangga tu kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu latihan dah kena buat. Mungkin hari ni lulus, esok gagal. Esok lulus, esok gagal. Lama-lama berlatih selalu, insya-Allah nanti berjaya. Lama-lama nanti kita terasa dah dibebaskan. Rasa bebas dah. Ya? Bila bebas tu senang hidup kita. Kalau ada silap sikit pun maaf. Ya, ada tak kena pun tak ambil hati. Sebab apa? Dia bebas daripada mengharapkan makhluk.